Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil Ustaz Izwan Yusof, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahlan wa sahlan ke program siri diskusi pemurnian sirah Nabi SAW. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita masuk siri yang ketiga. Dalam siri yang pertama kita ada membincangkan berkenaan dengan kisah Nabi SAW yang diganggu oleh seorang jiran Yahudi yang katanya membuang sampah di hadapan rumah Nabi. Semalam kita ada bincangkan kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Alqamah yang dikatakan telah derhaka kepada ibunya. Benarkah kisah tersebut? Dan benarkah dia tidak dapat mengucap pada akhir kehidupan dia? Dan pada malam ini Alhamdulillah saya bersama dengan kekanda saya Fadil Dr. Ustaz Muhammad Izwan Yusof, bekas senior di Universiti Malaya bidang Quran dan Hadis dan juga sekarang terlibat dalam JAKIM ya. Jadi sesuai dengan bidang Ustaz dalam bidang Al-Quran, saya telah mengundang Ustaz untuk membincangkan berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat secara umum lah ya, untuk dibincangkan pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah saya akan mulakan dahulu dengan membincangkan satu kisah berkaitan dengan Nabi SAW dengan Rukanah bin Abdul Yazid. Jadi saya minta jangan sebaik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat untuk berkongsi live ini kepada sahabat-sahabat yang lain di ruangan Facebook ataupun di WhatsApp insya-Allah. Semoga ramai yang mendapat manfaat ya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam 20 minit ini kita biasa mendengar kisah Nabi SAW telah bergusti dengan seorang ahli gusti yang hebat di Madinah, di Mekah, iaitu Rukanah bin Abdul Yazid ya. Yang dikatakan kalau kita lihat dalam Jami' Tirmizi, saya bacakan secara ringkas, bahawasanya sesungguhnya Rukanah telah bergusti dengan Nabi SAW dan baginda berjaya mengalahkannya. Itu secara ringkas dalam Tirmizi. Kemudian ada panjang lagi lah, ada dalam kitab Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Al-Mustadrak oleh Al-Hakim An-Naisaburi, pun ada dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' oleh Al-Khatibul Baghdadi. Dan kalau boleh, kalau kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi, ceritanya agak panjang ya, yang mana Nabi SAW telah mengajak Rukanah untuk bergusti dan Nabi kata, kalau saya menang, adakah kamu akan mengikuti ajaran Islam? Jadi wujudnya cabaran tersebut. Dan ternyata Rukanah telah kalah apabila bergusti dengan Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat daripada daripada Ibn Katsir, yang mana Ibn Katsir dia tidak menyebut nama Rukanah bin Abdul Yazid. Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyatakan namanya Yazid bin Rukanah. Jadi dia terbalik. Orang lain semuanya Rukanah bin Abdul Yazid, dia Yazid bin Rukanah. Yang mana Yazid bin Rukanah ini telah bertaruh dengan Nabi SAW sebanyak 3 pusingan, yang mana pertaruhan bagi setiap pusingan ialah 100 ekor kambing. Siapa yang menang dapat 100 ekor kambing. Pusingan pertama Nabi menang, pusingan kedua Nabi menang, pusingan ketiga pun Nabi menang. Jadi pada akhirnya Rukanah pun ada riwayat menyatakan beliau memeluk Islam dan ada riwayat menyatakan beliau tidak memeluk Islam. Baik, jadi ada pelbagai lagi lah Ustaz Izwan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, riwayat berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW lawan dengan Rukanah bin Abdul Yazid. Jadi saya tidak mahu mengupas hal ini lebih panjang. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh membaca kisah ini dalam buku saya, yang mana banyak perbahasan tentang daripada sudut periwayatan hadis ya. Baik. Cuma saya nak ringkaskan terus. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kisah pertarungan antara Nabi SAW dengan Rukanah bin Abdul Yazid telah dipertikaikan oleh ulama
kerana terdapat perawi hadis yang diragui, ya. Terdapat perawi hadis yang namanya Abul Hasan Al-Asqalani dan juga anak kepada Rukanah itu sendiri, Muhammad bin Rukanah bin Abdul Yazid, yang telah dipertikaikan oleh sejumlah ramai pengkritik hadis. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf, antara ulama yang mengkritik hadis ini ialah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaukani, iaitu Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, Ibn Hajar pun menyatakan dalam kitab Taqribut Tahzib, Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat, dan Al-Imam Nawawi pun telah mengkritik hadis tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan wal hadis fil musara'ah dhaif. Hadis yang menyatakan Nabi SAW bergusti dengan Rukanah ialah hadis yang dhaif. Tidak boleh diterima pakai, ya. Baik, itu satu rumusan. Rumusan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita lihat dalam beberapa riwayat seperti riwayat Al-Bidayah wan Nihayah tadi, ternyata wujudnya pertaruhan antara Nabi SAW dengan Rukanah. Jadi pertaruhannya siapa yang kalah kena bagi 100 ekor kambing. Jadi di situ menarik perhatian ulama, adakah Nabi SAW terlibat dengan pertaruhan? Walaupun masa tu baginda belum lagi dilantik menjadi Rasul, tetapi logikkah Nabi ni dia menerima pertaruhan, satu benda yang tak elok. Jadi di sini dikritik oleh ulama. Dan itu antara tanda lah bahawa kisah ini merupakan kisah yang dhaif. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita lihat dakwah Nabi SAW, logikkah Nabi ni dia nak ajak orang masuk Islam dengan cara bergusti? Adakah bergusti ini menunjukkan lambang kebenaran Islam itu sendiri? Jadi ini Ustaz Izwan mengingatkan saya pada satu kisah yang telah ditulis oleh seorang penulis novel di Malaysia berkenaan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, sebelum kemunculan ataupun sebelum kelahiran Sultan Muhammad Al-Fatih, ataupun masa itu beliau masih kecil, jadi ada satu peristiwa yang berlaku, iaitu orang telah, ada seorang tu saya tak ingatlah dia agama apa, telah berdebat dengan orang Islam dan akhirnya guru kepada guru Sultan Al-Fatih menyahut perdebatan tersebut. Tetapi cabarannya lain macam. Cabarannya ialah kalau kamu dapat menghidupkan semua orang mati, maka kami itulah bukti kebenaran Islam. Dan dalam cerita itu akhirnya digambarkan bagaimana guru kepada guru Al-Fatih berjaya menghidupkan semula orang yang telah meninggal dunia pun. Jadi di situlah menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Jadi saya agak ragu dengan kisah sedemikian. Apalagi kalau kita cari dalam kitab yang muktabar tentang sejarah itu pun kita tak temui kisah bagaimana berlakunya cabaran tersebut dan orang mati dihidupkan semula. Dan adakah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menghidupkan orang mati itu tanda kebenaran agama Islam? Ataupun mungkin boleh menyebabkan Islam terdedah kepada orang panggil apa, tuduhan ilmu sihir dan sebagainya? Apabila kita lihat dalam ayatul Quran, ternyata Nabi Allah Azza wa Jalla menyatakan sebagai contoh, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini merupakan jalanku yang mana aku seru kepada Allah. Ala basiratin, di atas jalan hujjah. Jadi mengajak Islam ni dia mesti dengan hujjah, bukannya dengan benda-benda yang ajaib ataupun bukannya dengan gusti. Apabila kita teliti siratun Nabi SAW pun, hampir-hampir kita tidak temui sahabat Nabi yang memeluk Islam kerana mukjizat. Ya, Nabi adalah pamerkan beberapa mukjizat yang pelik atas permintaan orang kafir. Tetapi kalau kita nak cari seorang je memeluk Islam kerana mukjizat Nabi, hampir-hampir tidak diketemui. Mungkin ada, tapi jumlahnya kalau ada pun terlalu sedikit. Itu pun kita tak kenali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesemuanya ya yang memeluk Islam ini, semua ataupun hampir semua memeluk Islam setelah melihat hujah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan inilah yang kita temui dalam ayat sebagai contoh, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Nabi dia membacakan ayat Quran, mengajarkan benda-benda yang benar dan juga mengajarkan benda yang kita tidak ketahui. Jadi bukanlah Nabi SAW terpaksa
bergusti dengan seseorang untuk membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Pada akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah watak yang bernama Rukanah ini tidak wujud? Jadi sebenarnya ia wujud Rukanah ini. Bahkan ada hadis yang menyatakan cerita tentang Rukanah yang bercerai dengan isteri dia. Tapi saya pun lupa nak recall balik hadis tersebut. Kalau begitu ia wujud hadis yang menyatakan perceraian dan akhirnya Rukanah refer kepada Nabi SAW. Tapi tidak pula ada hadis yang sahih menyatakan berlakunya pertembungan tadi. Bahkan saya lupa nak nyatakan, walaupun Al-Imam Tirmizi membawakan hadis itu dalam kitab beliau, pun beliau mengkritik hadis itu. Ini merupakan perkara biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Imam Tirmizi ataupun Imam Abu Dawud bawa satu hadis, lepas dia bawa hadis itu, dia pun mengkritik hadis itu semula. Contohnya Imam Tirmizi menyatakan hadis ini gharib dan sanadnya tidak kuat. Imam Tirmizi sebut sanad hadis pertarungan antara Nabi SAW dengan Rukanah tidak kuat. Al-Mubarakfuri sebagai contoh dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' Tirmizi pun menyatakan perkara demikian. Antaranya dia katakan bahawasanya hadis ini ada direkodkan oleh Al-Imam Abu Dawud namun sanadnya tidak kuat kerana terdapat 3 orang perawi yang bermasalah. Jadi maknanya cerita tentang Rukanah bergusti dengan Nabi SAW ini merupakan cerita yang teramat dhaif tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya, teramat dhaif. Jadi kesimpulannya kalau kita tanyakan apa salahnya untuk kita membawa kisah ini kan, kerana kisah ini menunjukkan kepelbagaian dakwah Nabi SAW dan lebih syok laginya menunjukkan Nabi ni seorang yang kuat. Lawan gusti pun dengan orang pun Nabi menang. Jadi apa salahnya kita membawa kisah ini untuk menunjukkan kehebatan Nabi? Dan apa salahnya kita membawa kisah ini untuk menunjukkan kepelbagaian dakwah itu sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena tahu satu benda. Pembohongan terhadap Nabi SAW berbeza kalau kita berbohong terhadap orang lain. Ya, kalau kita bawa satu cerita bohong tentang seseorang yang lain, tak ada masalah sangatlah. Dia dikira berdosa. Tetapi dia tidak sebesar dosa kalau kita berbohong atas nama Nabi SAW. Baik. Tapi kalau ditanyakan, bukankah hadis itu dhaif je? Kalau hadis dhaif ni boleh lagi lah untuk kita bawa ceritakan pada orang lain. Pun kita nyatakan balik, daripada kita membawa hadis dhaif yang bermasalah yang menceritakan tentang pertaruhan yang wujud antara Nabi SAW dengan Rukanah dan yang lain-lain, lebih baik kita membawa hadis yang sahih yang menceritakan bagaimana bentuk dakwah Nabi SAW yang menggunakan hujah ilmiah, yang menggunakan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Jadi ala kullin, kisah Nabi SAW bertaruh dengan Rukanah bin Abdul Yazid ialah kisah yang dipertikaikan oleh sejumlah ramai ulama. Allah Alam. Jadi saya minta Fadil Ustaz Izwan sebagai tamu, kita berikan masa yang agak panjang sedikit dalam setengah jam untuk Ustaz mengupas berkaitan dengan kisah Israiliyat. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada adinda saya Syekhuna Ustaz Zulkhairi bin Muhammad Nur. Seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, para masyayikh, tuan-tuan, puan-puan sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya kira suatu amanah yang besar dan tanggungjawab yang berat untuk saya membincangkan yang disebut sebagai kisah-kisah Israiliyat dalam kitab tafsir dan juga mungkin dalam as-sunnah. Saya kira kita mulakan dulu Ustaz Zul ya, tentang bila sebut tentang Israiliyat ni, apa maksud Israiliyat? Jadi dalam konteks pengajian tafsir dan as-sunnah, kita akan menemui satu topik yang berkaitan dengan Israiliyat. Jadi saya ingat lagi pengajian ketika di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Akademi Islam Sibaya satu ketika dahulu, dan Ustaz Zul kalau tak silap pun dalam jabatan yang sama ya Ustaz Zul, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis juga.
kita bertemu dengan beberapa karya utama karangan para ulama kita, antaranya Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudiannya karya Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at fi Kutub Tafsir. Pun begitu, dalam sudut kontemporari semasa ini, ada seorang ulama iaitu Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, merupakan di antara sarjana Islam yang mengembangkan lagi pengkajian Isra'iliyat dengan kitab beliau yang bertajuk Isra'iliyat Mu'asirah. Jadi kita boleh anggap ini di antara kitab yang mutakhir yang membincangkan bagaimana aspek ataupun elemen-elemen Isra'iliyat ini. Baik. Dari sudut istilah, Isra'iliyat ini merujuk kepada perkhabaran, periwayatan dan kisah-kisah yang bersumberkan khususnya daripada Yahudi dan Nasrani yang telah mewarnai pengkajian, tafsir dan juga as-sunnah. Dalam perspektif ilmu hadis pula, Isra'iliyat lebih dikenali sebagai akhbar Isra'iliyat. Pada pandangan Muhammad Abu Zahwi, sebarang periwayatan yang diambil daripada Ka'ab bin Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih merupakan akhbar Isra'iliyat dan bukannya hadis Nabawi. Baik, kalau kita lihat pada pandangan Dr. Salah Al-Khalidi, beliau agak kritis. Kerana bagi beliau, Isra'iliyat tidak hanya dinisbahkan kepada Yahudi semata-mata, tetapi juga boleh disumberkan kepada selain daripada itu. Contohnya daripada warna-warni Nasrani, Parsi dan juga Romawi. Kerana hujah beliau, kaum Yahudi merupakan bangsa terawal yang memulakan gerakan pendustaan dan menyebarluaskan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita lihat, memang kita akan faham bagaimana bangsa Yahudi ini di antara bangsa dalam kitab Taurat itu juga mereka sudah selewengkan dari kalangan Bani Israel dan akhirnya pendustaan itu berleluasa sehingga akhirnya mendorong kepada bangsa-bangsa lain. Dan apa yang saya nak jelaskan juga di sini adalah bagaimana dari sudut pensejarahan itu kenapa Isra'iliyat ini boleh berkembang. Kalau kita ikut pada zaman Nabi SAW di awal Islam itu ketika Al-Quran turun, maka Nabi ini bergelar sebagai Al-Mubayyin, sebagai penerang. Maksudnya kalau para sahabat tidak jelas tentang satu ayat, mereka akan merujuk kepada Nabi SAW. Dan ketika itulah walaupun Nabi menjadi rujukan utama umat Islam, tetapi ada segelintir di kalangan umat Islam akan merujuk kepada Ahlul Kitab. Di kalangan orang-orang Yahudi yang mempunyai pengetahuan tentang kitab Taurat, dan persoalan yang mereka biasa tanyakan adalah tentang Qisasul Anbiya dan juga Ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Jadi mereka akan merujuk kepada tokoh-tokoh Yahudi ini. Meskipun begitu, masih ramai lagi sahabat tetap merujuk kepada Nabi SAW berbanding merujuk kepada ahli kitab. Jadi di sinilah Nabi SAW bersabda, jangan kamu membenarkan, mempercayai ahli kitab dan janganlah kamu dustakan mereka dan kamu katakanlah kami telah beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Baik. Kemudian pada zaman para sahabat, Ustaz Zul dan radhiyallahu anhu ajma'in dan para tabi'in, ketika itu sudah ramai pula yang merujuk kisah-kisah dalam Al-Quran kepada individu-individu yang bergelar ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Antaranya Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Akhbar, Wahab bin Munabbih dan sebagainya. Dan pada ketika masuk zaman penulisan tafsir di zaman tabi'in, mereka tidak lagi menitik beratkan kepentingan dan kualiti isnad al-hadis. Maknanya mereka tidak lagi menjadikan yang disebut sebagai metodologi penapisan yang kita katakan periwayatan itu sebagai perkara yang diutamakan. Dan akhirnya masuklah yang dikatakan kisah-kisah unsur-unsur Isra'iliyat. Sebagai contoh, kata Dr. Hussein Al-Zahabi, paling kurang kitab-kitab tafsir utama Bil Ma'thur yang kita katakan sebagai autentik dalam rujukan kita umat Islam,
juga mengandungi unsur-unsur Israiliyat. Contohnya Jami' al-Bayan oleh Imam At-Tabari, kemudian tafsir Al-Quranul Azim oleh Ibn Kathir, tafsir Muqatil bin Sulaiman, tafsir Al-Tha'labi, tafsir Al-Khazin, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil, dan tafsir As-Said Muhammad Rashid Ridha, iaitu tafsir Al-Manar. Jadi kalau boleh kita lihat sedikit ya Ustaz Zul, tentang apa contoh-contoh yang dikatakan kisah-kisah Israiliyat ini. Saya kira saya akan bawa kepada para penonton beberapa kisah yang mana nanti kita boleh menilai adakah kisah yang sampai kepada kita hari ini kisah yang telah dimasuki unsur-unsur Israiliyat ataupun kisah-kisah yang boleh kita nilai semula. Sebagaimana kisah Rukanah yang berusia dengan Nabi SAW yang diterangkan oleh Ustaz Zul di awal tadi. Jadi maka kita akan lihat beberapa contoh. Baik. Sebagai contoh unsur Israiliyat yang disebutkan dalam tafsir Imam At-Tabari, ketika mana ayat surah Al-Kahfi ayat 94 tentang Dzulqarnain. Jadi disebutkan tentang siapakah Dzulqarnain ini. Maka disebut sebagai seorang lelaki yang berbangsa Mesir bernama Marziba bin Mardabah al-Yunani dan daripada anak Yunan bin Yapis bin Nuh. Ini disebut daripada kitab tafsir At-Tabari. Kemudian, kalau kita lihat juga ke dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, karangan Imam Ibn Kathir, ayat 20 Taha, yang mana ketika Nabi Musa AS mencampakkan tongkat, maka tiba-tiba tongkat itu bertukar menjadi seekor ular yang berjalan. Dalam hal ini, Ibnu Kathir radhiyallahu anhu yang kita kenal juga sebagai turjumanul Quran, Ustaz Zul ya, yang mana Nabi SAW juga mendoakan beliau dengan doa yang boleh juga kita amalkan untuk anak-anak kita. Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Berilah kefahaman dalam agama dan juga keahlian dalam bidang tafsir dan ta'wil. Jadi Ibnu Kathir ini membawakan riwayat daripada Wahab Ibnu Munabbih yang menceritakan secara terperinci tentang keadaan ular itu. Jadi antaranya ular itu digambarkan telah menelan seekor unta, menumbangkan sebatang pokok yang besar, kedua-dua matanya menyala seperti api, rambutnya seperti lembing dan sebagainya tentang kehebatan ular tadi. Perkara inilah yang kita kata dari satu sudut kita akan bincangkan nanti. Adakah riwayat-riwayat sebegini penting kepada kita umat Islam di akhir zaman ini? Atau ada perkara-perkara yang lebih utama, yang lebih aulawiyat sifatnya, prioriti sifatnya untuk kita utamakan dalam kita melihat tafsir ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian dalam tafsir Al-Khazin, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil, apabila ayat 57 surah Al-Baqarah tentang kisah diturunkan daripada langit itu makanan manna wassalwa kepada Bani Israel. Jadi disebut Al-Khazin telah membawakan beberapa sanad tanpa mereka sebarang komentar. Jadi yang ini pun kita dapati banyak ya Ustaz Zul dalam kitab-kitab tafsir. Kadang-kadang para mufassirin ini membawakan riwayat tanpa ada sebarang bentuk tarjih ataupun komentar. Jadi dibiarkan saja sanad itu, mungkin dengan harapan ada orang terkemudian akan menilai kembali sanad yang dibawakan itu atau riwayat tersebut. Jadi beliau membawakan pandangan Wahab Ibnu Munabbih menyatakan al-manna merupakan sejenis roti yang nipis. Dan dikatakan juga al-manna merupakan sejenis madu yang diturunkan daripada langit. Dan daripada riwayat Sa'id bin Zaid menyebut bahawa Nabi SAW pernah menyatakan bahawa al-manna merupakan tumbuhan ciptaan Allah yang ditumbuhkan tanpa usaha ikhtiar manusia dan cecairnya pula boleh menjadi penyembuh kepada penyakit mata. Jadi di sinilah saya kira tuan-tuan dan puan-puan ya, maknanya bila kita kata dalam ayat 57 surah Al-Baqarah ni apa manna wassalwa. Jadi dia sekadar ayat yang umum, ada hidangan daripada langit, tapi bila yang dikatakan unsur Israiliyat ini akan masuk beberapa penerangan secara detail dan terperinci tentang yang dikatakan contoh tadi roti yang nipis
dan disebut juga sebagai sejenis madu. Baik. Kemudian kita berpindah kepada tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Syed Muhammad Rashid Ridha, juga di antara tafsir yang mutaakhir juga pada zaman kita hari ini. Dari satu sudut, Syekh Rashid Ridha sangat keras menolak cerita-cerita Israeliat. Dan beliau menegaskan bahawasanya riwayat tentang bahtera Nabi Nuh AS dari segi panjang, lebar, tinggi, bahagian dan isinya merupakan riwayat yang khurafat dan batil seperti yang diambil daripada Ali bin Zaid bin Jada'an. Jadi saya kira ini di antara pendirian yang boleh kita ambil juga ketika mana ada perkara-perkara yang mungkin kita kata tidak perlu secara detail kita mengetahui. Cukup kita mengambil manfaat, faedah yang umum, pengajaran yang umum daripada ayat-ayat Quran itu sudah cukup bagi kita. Yang paling utama adalah bagaimana risalah perjuangan dakwah Nabi Nuh AS itu yang perlu kita tekankan berbanding bagaimana bentuk bahtera Nabi Nuh, kerana kita sudah faham ketika zaman baginda itu berlaku banjir besar yang akhirnya menenggelam hampir seluruh permukaan bumi. Yang selamat hanya mereka yang berada dalam bahtera ketika itu. Baik. Saya bawakan lagi Ustaz Zul beberapa kisah lagi yang kalau boleh kita tengok sekali. Antaranya kisah yang biasa sampaikan kepada kita, iaitu kisah tentang Nabi Ayub AS. Kisah tentang Nabi Ayub AS ni kalau ikut kita mengambil juga beberapa riwayat, antaranya daripada Imam Mujahid. Beliau berkata Nabi Ayub AS adalah orang pertama yang terkena penyakit gatal. Kita tahu Nabi Ayub ni diuji dengan satu penyakit yang pada asalnya Nabi Ayub ni Allah anugerahkan pelbagai nikmat, harta, anak pinak yang ramai, isteri yang salihah. Kemudian satu persatu harta, kemudian anak-anak itu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diuji pula Nabi Ayub ni dengan satu penyakit yang berat kepada baginda. Dan ketika itu, para ulama berbeza pendapat tentang berapa lama Nabi Ayub AS ditimpakan ujian penyakit. Contoh Wahab bin Munabbih menyatakan Nabi Ayub AS diuji selama 3 tahun. Kemudian Hum berkata Nabi Ayub AS menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Imam As-Suddi berkata, dagingnya mula berjatuhan sehingga tidak tersisa sedikit pun selain tulang dan urat. Jadi kita boleh bayanglah Ustaz Zul, kalau dah daging jatuh, maknanya kalau kita lihat contohnya surah Al-Fil, bila Allah kata faja'al ka'asfim ma'kul, tentera-tentera Abraha itu ketika mana dilemparkan oleh batu-batu oleh yang dikatakan dalam ayat itu burung ababil. Batu-batu kecil itu kalau ikut kepada tafsir Al-Munir karangan Syekh Dr. Az-Zuhaili, batu-batu kecil itu hanya sebesar biji kacang. Maknanya batu itu kecil, kemudian satu di paruh dan dua di genggaman kaki burung ababil itu. Setiap kali dilontarkan batu-batu kecil itu daripada tanah yang dibakar keras, bahkan saya mengatakan daripada batu api neraka, dihujumkan, diserang kepada tentera Abraha itu, maka lumat hancur isi tentera Abraha dan juga Abraha itu sendiri. Ibarat daun yang dimakan ulat. Kalau Ustaz Zul kita biasa beli sayur di pasar ke, Ustaz Zul tak biasa beli sayur kat pasar? Ke minta orang rumah tolong beli. Saya kira kita jadi alhamdulillah. Zaman PKP. Pasangan yang romantis tu PKP. Zaman pasangan romantis ni Ustaz Zul, kita kalau dapat kita bersamalah suami isteri pergi ke pasar. Jadi orang kata begini, alamat dia, kalau nak tengok sayur tu fresh ataupun tidak, segar ataupun tidak, sayur tu berlubang-lubang dan kadang-kadang ada ulat yang masih makan sayur itu. Hidup-hidup lagi ulat tu pun. Berbanding sayur yang cantik, kalau pergi Cameron Highland tu nampak cantik je sayur dia, paling dah banyak bahan kimia yang mungkin disembur kepada sayur tersebut. Sebab tu nampak cantik dan tahan lama. Berbanding sayur yang asli, sayur yang fresh itu. Jadi kita boleh bayang sayur yang berlubang dimakan ulat itu, maknanya begitulah Allah bayangkan daging-daging tentera Abraha
ketika mana dihujumkan batu-batu oleh burung ababil itu, hancur lumat isi mereka. Jatuh satu persatu daging terurai daripada tulang belulang mereka. Dan As-Suddi mengatakan, begitulah yang berlaku kepada Nabi Ayub AS. Ini satu pandangan. Dan ketika itu, kita faham Nabi Ayub AS telah berdoa kepada Allah pada surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkau sahajalah yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Jadi saya nak menyatakan berkenaan dengan penyakit Nabi Ayub AS ni, kita kena ingat Ustaz Zul dan sedang penonton semua, salah satu daripada sifat Nabi-Nabi ni adalah ismah ataupun maksum. Dan Syekh Ali As-Sabuni telah mentakrifkan maksum itu dengan 3 perkara penting. Yang pertama, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan perkara yang mencari maruah, dan yang ketiga, tidak menerima penyakit yang dilihat jijik dan hina oleh masyarakat. Oleh kerana itulah Syekh Ali As-Sabuni menyatakan perkara seperti ini adalah dinukilkan daripada Israiliyat yang tidak sahih. Contoh, apabila rakan Nabi Ayub menjauhkan diri daripada baginda kerana bau badan baginda sudah terlalu busuk sehingga keluar ulat. Bahkan setengah riwayat, kalau Ustaz Zul pernah dengar, di kampung-kampung kadang-kadang ustaz-ustaz kita mengajar, ulat tu dah jatuh ke tanah, ambil, letak balik dekat daging untuk supaya dia kekal di tubuh badan Nabi Ayub AS. Masya Allah. Ini antara riwayat-riwayat yang kita pernah dengar. Dan kemudian dia dibuang negeri, dicampak ke tempat sampah. Maka berkata Syekh Ali As-Sabuni, semua ini menafikan kedudukan nubuah seperti mana yang telah diputuskan oleh ulama tauhid, menyatakan bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam bersih dan selamat daripada penyakit yang menggerunkan dan meliarkan. Itu tentang Nabi Ayub AS. Okey. Seterusnya kisah tentang Balqis dengan Nabi Allah Sulaiman. Kalau kita masih ingat, ketika Nabi Allah Sulaiman mengajak Ratu Balqis yang ketika itu menyembah matahari, dinisbahkan juga perbahasan nama Balqis pun ada perbahasan, Ustaz Zul pun ada berbahas tentang hal ini. Ketika Balqis masuk ke istana Nabi Allah Sulaiman, maka apa yang berlaku? Satu riwayat Israiliyat daripada tafsir Al-Khazin menyatakan begini, kalau boleh saya bacakan sedikit Ustaz Zul. Penyebab Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana ratu ke kerajaannya, sebagaimana riwayat daripada Wahab, daripada Muhammad Ibn Ka'ab dan daripada selain keduanya, bahawa syaitan khawatir Nabi Sulaiman akan bernikah dengan Balqis. Kerana ibu Balqis adalah keturunan jin dan mereka takut saat Balqis melahirkan anak, mereka akan mengabdikan dan menjadi budak suruhan kepada Nabi Allah Sulaiman selamanya. Mereka mengatakan hal yang buruk tentang Balqis kepada Nabi Sulaiman. Sesungguhnya pada akal Balqis itu terdapat suatu dan kakinya serupa himar keldai. Dan mendengar hal tersebut, Nabi Allah Sulaiman ingin menguji kecerdasan Balqis dengan memindahkan singgasananya dan membangun istana untuk membuktikan ucapan syaitan dengan melihat kedua betisnya. Ini antara riwayat yang disebut dalam tafsir Al-Khazin. Maka menurut Dr. Muhammad Abu Syahbah, bahawasanya riwayat ini dikritik keras dan beliau mengatakan bahawasanya yang diinginkan oleh Nabi Allah Sulaiman dengan pemindahan singgasana Balqis itu tidak lain tidak bukan untuk memperlihatkan kekuasaan dan kemajuan peradaban yang Allah anugerahkan kepada baginda dan tidak kepada Balqis, Ratu Balqis itu. Okey. Sikit lagi Ustaz Zul sebelum saya menyerahkan balik pada Ustaz Zul. Oleh kerana kajian saya di peringkat Dr. Falsafah hari itu berkisar tentang kisah Nabi Lut AS dan umat baginda. Jadi di sini saya mengambil apa yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitabnya Qasasul Quran, Ardu Waqa'i wa Tahlil Ahdas. Beliau menyatakan begini Ustaz Zul,
tentang bagaimana yang dinyatakan perhubungan antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim AS. Sebab ada setengah pandangan, riwayat menyatakan Nabi Lut ni merupakan anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Maka disebut dalam kajian beliau, sebenarnya dalam hal ini tidak disebutkan secara jelas daripada Al-Quran ataupun hadis yang sahih, Nabi Lut mempunyai pertalian darah seperti bapa saudara atau anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian, tidak disebut juga dalam sebarang hadis yang sahih tentang dari mana asalnya umat Nabi Lut AS, nama mereka, serta nama daerah atau kawasan yang mereka diami. Ini kerana sebarang riwayat Israiliyat dalam kitab sejarah umat terdahulu tidak boleh diyakini sepenuhnya. Baik. Kemudian, apa yang berlaku di kalangan umat Nabi Lut adalah mereka melakukan pelakuan keji ataupun liwat itu yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka pandangan Dr. Salah Al-Khalidi menisbahkan liwat, perkataan liwat kepada nama Lut itu sendiri juga adalah sesuatu yang tidak cermat. Kerana pandangan beliau, perkataan Lut adalah perkataan asing yang tidak berasal pada bahasa Arab, dan di antara contoh nama Nabi lain yang tidak berasal pada bahasa Arab ialah Nabi Nuh dan juga Nabi Ya'qub. Dan mereka diutuskan kepada kaum yang bukan dari kalangan bangsa Arab dan kaum tersebut tidak boleh bertutur dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian tidak diketahui secara tepat bilakah perlakuan homoseksual itu bermula. Jadi Quran tak jelaskan siapa orang pertama yang buat, bagaimana keadaan mereka buat, tapi peringatan Allah cukuplah kepada kita bahawasanya Allah menzahirkan pelakuan keji umat itu untuk menjadi peringatan kepada umat kemudian agar tidak mengulangi perkara yang sama. Kemudian, begitu juga ketika mana Nabi Lut menawarkan kepada umat baginda anak-anak perempuan baginda. Jadi tegas Dato' Salah Al-Khalidi lagi, tidak perlu kita mendapatkan sumber daripada Israiliyat tentang siapakah nama anak perempuan baginda dan meninggalkan perselisihan dalam kalangan para ahli sejarah dan mufassirin. Apa yang lebih utama berpandukan kepada Al-Quran, anak-anak perempuan Nabi Lut digambarkan sebagai perempuan yang suci serta lebih utama dipergauli dalam memenuhi kehendak syahwat mereka mengikut cara yang dibenarkan. Maka akhirnya Ustaz Zul mungkin sebagai rumusan daripada saya, sekurang-kurangnya ada 3 pendirian yang umat Islam ketika ini kena ambil bila kita bertembung ataupun bertemu dengan riwayat Israiliyat. Yang pertama, mengakui kebenaran daripada sumber-sumber Israiliyat ini sekiranya tidak wujud sebarang percanggahan dengan sumber utama daripada Quran dan hadis yang sahih. Contoh, dalam menentukan nama sahabat Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi, iaitu seorang hamba Allah yang bernama Khidir. Maka bila kita cek balik, ada hadis daripada Sahih Bukhari yang menyebutkan nama yang sama. Jadi yang ni kita boleh terima pakai apabila ada keselarian riwayat yang sahih dalam Quran ataupun hadis sahih daripada sumber-sumber Israel ini, kita double check, rupanya ada. So boleh kita guna pakai. Yang kedua, menolak pendustaan daripada sumber-sumber Israiliyat sekiranya jelas pertentangan dengan sumber utama daripada Quran dan hadis. Contoh, beberapa contoh yang sebelum ni lah yang kita dah sebut tadi. Macam kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dan juga yang disebutkan oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Yang ketiga, maskut anhu ataupun mendiamkan diri sebagai satu pendirian apabila tiadanya ciri-ciri kebenaran dan pendustaan malah wujud kesamaran daripada sumber-sumber Israiliyat ini. Contoh pandangan Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi ketika nak menentukan nama-nama pemuda dalam cerita Ashabul Kahfi, warna anjing, jenis pokok atau kayu yang menjadi tongkat Nabi Musa AS, nama burung yang telah dihidupkan oleh Allah menerusi mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Maka pandangan beliau, jenis cerita seumpama ini yang sememangnya Allah tidak perincikan dalam Al-Quran,
dan ia tiada pula faedah yang penting untuk umat Islam mengetahui, maka tidak perlulah kita jadikan benda itu sebagai keutamaan. Jadi saya kira Ustaz Zul, itu di antara perkara-perkara yang boleh kita bincangkan berhubung tentang Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir dan juga As-Sunnah. Mudah-mudahan menjadi panduan bersama kepada kita semua. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan dan saya serahkan balik kepada yang berbahagia Ustaz Zul Khairi untuk meneruskan majlis. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz Izwan atas pembentangan yang bagi saya cukup tenang dan banyak memandu kita. Dan sebenarnya saya kira apabila Ustaz membawa buku paling kurang Muhammad Husin Az-Zahabi, banyaklah contoh yang dibawakan oleh beliau, bukan? Cuma saya perasan Ustaz, betul tak Muhammad Husin Az-Zahabi ni dia agak tegas dalam menolak kisah Israiliyat, sehingga beliau mengkritik ramai mufassir dahulu kerana agak bermudah dalam membawakan kisah Israiliyat. Sebelum saya pergi kepada beberapa soal jawab yang ada Ustaz, saya ingin menambah sedikit sahaja apa yang Ustaz Izwan nyatakan tadi, bahawasanya kalau kisah Israiliyat tu ada persamaan dengan hadis Nabi SAW, maka ia diterima. Contoh Ustaz bawakan tadi, nama Khadir ada dalam Bukhari, ataupun nama Sarah isteri Ibrahim, isteri Nabi Ibrahim pun ada dalam Bukhari. Nama Hajar apabila mendapat anak yang namanya Ismail, beliau lebih dikenali dengan nama Ummu Ismail, pun ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau nama tu bertepatan dengan hadis yang sahih, maka Israiliyat itu diterima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa soalan yang soalan ini menyentuh tentang Israiliyat Ustaz, daripada Tuan Sulaiman Ibrahim. Ustaz nampak dia punya tulisan Ustaz agak kecil? Okey, nampak. Okey, silakan Ustaz. Ustaz boleh baca dulu. Okey, ditanyakan oleh Tuan Sulaiman Ibrahim, bermakna kisah Israiliyat sepatutnya tidak perlu diselitkan kepada orang awam, hanya kisah sumber Quran dan hadis sahih saja untuk mengelakkan kekeliruan. Dikhawatiri kisah Israiliyat ini lebih dipegang oleh orang awam. Ya, saya bersetuju dengan pandangan Tuan Sulaiman. Maknanya ketika ini kita nak membersihkan tafsir-tafsir apabila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran itu tentang kisah-kisah tertentu, supaya dimurnikan kisah tersebut daripada kisah-kisah yang kita kata macam tadi riwayat Israiliyat, yang tidak ada kepentingan umat Islam untuk mengetahui. Contoh yang disebutkan tadilah, contoh-contoh tentang tongkat itu, bagaimana bentuknya, daripada kayu apa, kemudian bahtera Nabi Nuh berapa lebar, berapa tinggi. Kerana ada di sana manfaat yang lebih utama untuk kita ambil sebagai pengajaran dan iktibar dalam kehidupan. Lihat bagaimana sirah perjuangan Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. Lihat pula yang dikatakan perjuangan Nabi Musa AS dalam menyampaikan risalah akidah kepada Fir'aun. Jadi bagi saya, itu yang lebih utama berbanding kita syok ataupun kita seronok membawakan riwayat-riwayat yang tidak sahih, akhirnya menimbulkan keraguan, bahkan yang paling bahaya, dia akan mencemarkan kesucian agama Islam itu sendiri. Jadi itu pandangan saya Tuan Sulaiman. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ini lebih berhati-hati lah Ustaz kan? Ya. Okey, ni saya kurang pasti Ustaz, tapi soalan daripada Puan Junaidah. Bagaimana umat Nabi Ayub berselawat pada zaman itu? Adakah mereka berselawat seperti umat Nabi Muhammad? Yang ni pun saya tidak ada pengetahuan tentangnya. Mungkin Ustaz Zul boleh bantu, tapi nak cerita kepada kita, kalau selawat yang biasa kita dengar tu yang telah ditunjukkan kepada kita lah oleh Nabi SAW, maknanya yang afdal itu selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Adapun zaman Nabi Ayub itu kita tidak pasti, tapi dalam ayat yang saya bacakan tadi, Nabi Ayub berdoa merayu kepada Tuhan, surah Al-Anbiya 83. Jadi kita ni tuan-tuan puan-puan semua, ketika kita berdoa ni sudah pasti penuh pengharapan, penuh munajat, penuh rayuan kepada Allah, Tuhan yang memberikan kita penyakit
dan yang menyembuhkan penyakit kita. Sebagaimana satu ayat, wa idza maritu wa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi bagaimana umat Nabi berselawat, yang tu kita tidak ada kepastian. Wallahu alam. Tapi Ustaz ada satu kisah yang mungkin boleh kita kongsikan ya. Bagaimana Nabi Adam dahulu dia nak minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. So baginda telah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tanya macam mana kamu kenal dengan Muhammad dan tahu cara selawat. Lalu kata Nabi Adam, sebab aku nampak ada nama Muhammad di satu bahagian atas, di sebelah namamu wahai Tuhan. Dan juga ada satu poster besar tentang silsilah para Nabi. Dalam silsilah bermula Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tu, dia ada satu petak kecil Ustaz, menceritakan maha perkahwinan Nabi Adam dengan Hawa ni ialah selawat kepada Nabi SAW. Jadi ini merupakan jelas kisah Israiliyat yang termasuk dalam bab tidak wajar untuk disebarkan. Ya. Lebih baik kita ambil ayat Al-Quran yang menunjukkan cara Nabi Adam AS minta ampun kepada Allah dalam suratul A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Ini soalan daripada Indonesia. Abang Samudra Ustaz ya. Okey, soalan daripada Abang Samudra. Apakah ada kaedah sederhana bagi orang awam yang sedikit ilmu untuk mengenali ciri atau kisah itu adalah Israiliyat ataupun bukan? Sebenarnya saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan puan-puan semua, bukan sekadar orang awam ya. Ada satu kajian Ustaz Zul, dibuat oleh Syed Muhammad Chaidar bersama dengan rakan-rakan beliau di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM pada 2018. Beliau membuat satu kajian kepada para pensyarah yang mengajar tafsir di IPTA, bagaimana mereka mencermati riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi secara umumnya dapatan kajian tersebut menyatakan para pensyarah kita memang sangat mencermati dan sangat berhati-hati. Tetapi itu kerana mereka ada ilmu, maksudnya mungkin ada kebolehan berbahasa Arab dan merujuk kepada sumber yang utama. Contohnya kalau kata kitab tafsir tersebut, mereka merujuk dan kemudian mereka mungkin double check dengan hadis-hadis yang sahih. So kalau tidak ada riwayat yang sahih, maka riwayat itu boleh dipertikaikan. Jadi dalam hal ini saya kira di antara perkara-perkara yang boleh sama-sama kita ambil panduan daripada kertas ini, disebut memang bagi orang awam agak sukar, tetapi menjadi tanggungjawab kepada para ulama ataupun orang alim ataupun orang yang berkepakaran dalam bidang ilmu tafsir ataupun ulumul Quran ini untuk menyaring dan membersihkan riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir dengan dua kaedah. Yang pertama, mentafsirkan Al-Quran dengan sikap yang kritis dan teliti terhadap setiap riwayat Israiliyat, kemudian berkomitmen untuk memurnikan kitab tafsir daripada pengaruh Israiliyat yang batil atau bercanggah dengan ajaran agama. Jadi bagi saya dalam hal ini, orang awam seperti kita yang mungkin kurang ilmu dan kurang ilmu alat seperti bahasa Arab untuk memahami sumber rujukan utama bila ada kisah-kisah sebegini untuk dirujuk, maka saya kira dalam hal ini kita kena bertanya kepada mereka yang pakar dan ahli supaya paling kurang riwayat yang kita dengar itu boleh dipastikan kesahihannya dan tidak kita terima bulat-bulat. Wallahu a'lam Ustaz. Mungkin Ustaz, kaedah kalau perkara itu agak melampau, maka kita boleh tolak Ustaz Ya, sebagai betul. contoh ketika Nabi Musa ingin memasuki Palestin, Allah Ta'ala memang menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya dalam kota Palestin itu kata Bani Israel adanya kaum-kaum jabbar. Lalu ada tafsir menyatakan kaum jabbar ini ialah satu kaum yang besar, antaranya ialah Auj bin Unuq. Yang mana dikatakan Auj bin Unuq ni dia besar, dia tinggi, sampaikan banjir Nabi Nuh dulu sama dengan buku lagi dia je. Dan kalau dia nak makan, dia ambil ikan di lautan, dia panggang di matahari.
Jadi saya pun pelik Ustaz, macam mana orang besar macam tu kenyang ke dia makan ikan yang kecil tu kan. Jadi ini satu kisah yang sangat melampau dan apabila ia agak melampau kita boleh tolak lah. Termasuk kisah pertemuan Nabi Adam dengan Hawa bertemu di Jabal apa nama Ustaz? Jabal Rahmah. Kemudiannya bertembung antara dua tangan. Jadi orang sebelah sana kata masing-masing nak mengangkat negara masing-masing. Ada yang kata turun di India, ada yang kata turun, kalau kita turun di Gunung Jerai. Masing-masing cuba mengangkat nama negara masing-masing Ustaz. Itu agak melampau. Terima kasih banyak Ustaz. Ini pun soalan daripada Tuan Sulaiman lagi Ustaz. Okey, bagaimana kesahihan keadaan haiwan dalam bahtera Nabi Nuh seperti kisah gagak dimurkai Nabi Nuh yang tidak laksanakan arahan, burung merpati yang selesaikan tugas, gajah yang bersin dan sebagainya. Sumber utamanya yang boleh dirujuk oleh orang awam. Saya kira dalam kisah bahtera Nabi Nuh AS ni, ketika Allah perintahkan baginda untuk yang pertama membina bahtera. Okey. Kemudian yang kedua yang kita katakan diperintahkan kepada Nabi Nuh itu bersama dengan pengikut yang beriman memasuki, hatta anak dan isteri baginda pun tidak bersama ya, walaupun isterinya seorang isteri kepada Nabi. Dan ini disebut dalam surah At-Tahrim ya Ustaz Zul, mana ada dua orang isteri kepada Rasul kami tapi mereka itu khianat kepada suaminya, merujuk kepada isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi wassalam. Manakala ada seorang perempuan lagi maknanya beriman tetapi suami pula taghut, itu adalah merujuk kepada Asiyah isteri Firaun. Jadi dalam hal yang sama juga bila Nabi Nuh memerintahkan pengikut yang beriman dan termasuklah binatang itu dipasangkan. Ada jantan, ada betina pada setiap spesies itu, tapi tidaklah pula dinyatakan kisah-kisah yang disebutkan ini. Maknanya ada kisah gagak yang Nabi Nuh murka sebab tak laksanakan arahan, burung merpati yang dah jalankan tugas, gajah yang bersin. Kita pun tak tahu Ustaz Zul waktu itu macam mana keadaan yang sebenar, tapi memang keadaan waktu itu kita boleh bayangkan sangat kritikal dan genting, kerana yang selamat hanyalah yang berada dalam bahtera Nabi Nuh. Cuma saya nak kata begini Ustaz Zul, perkara yang kadang-kadang saya terfikir juga ketika kisah bahtera Nabi Nuh ketika banjir menenggelamkan hampir seluruh dunia ketika itu, anak Nabi Nuh dibayangkan nak berlindung di puncak gunung paling tinggi. Betul Ustaz Zul ya? Dan kalaulah kita cuba kita relate hari ni, kalau salah betulkan saya. Hari ni puncak gunung paling tinggi adalah Gunung Everest Ustaz Zul. Gunung Everest yang ni ramai pendaki seluruh dunia nak menawan puncak Everest. Dan ketinggiannya adalah 8,848 meter. Mana kalau kata 8848 ni 8 km daripada pasak bumi, daripada tapak bumi ni menjulang ke langit 8 km. 8848. Okey. So kita boleh bayangkan, Masya Allah, betapa dahsyatnya banjir ketika itu, bah besar itu, sampai puncak gunung yang paling tinggi yang anak Nabi Nuh nak berlindung pun ditenggelami oleh banjir besar ketika itu. So boleh bayanglah kalau kata Gunung Everest tu Ustaz Zul ya, 8,000 meter, maknanya memang banjir yang sangat besar. Sebab tu kalau kata tsunami yang berlaku 2004, itu pun hanya sekitar 200,000 orang yang meninggal dunia seluruh dunia. Tapi bayangkan ketika banjir besar itu, yang selamat hanya yang berada dalam bahtera Nabi Nuh AS, termasuk bijih-bijih makanan dan kemudiannya pasangan haiwan jantan dan betina. Jadi bagi saya dalam hal ini, bila merujuk pada kesahihan keadaan haiwan dalam bahtera Nabi Nuh itu, kita tak dapat pastikan kerana tidak ada riwayat yang sahih tentang kisah tersebut. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Banyak cerita yang pelik-pelik pasal haiwan ni kan. Ya. Ustaz Zul pun kena jelaskan tu, ada kisah haiwan dalam Quran nanti insya-Allah. Oh ya. Yeah. Baik Ustaz, ni soalan daripada rasanya ni sahabat kita, Adinda Ustaz Hadi. Macam mana ni cerita tentang, apa komen Ustaz ni? Silsilah Nabi yang kita ada sebut tadi dalam poster tu Ustaz.
Terima kasih pada Ustaz Hadi. Saya tidak ada maklumat tentang perkara ini walaupun kita biasa nampak poster daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah silsilahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So adakah kita nak kata benda ni Israiliyat ataupun satu kajian yang tepat? Dari sudut kajian itu saya tak pasti. Maksudnya adakah benda itu betul-betul silsilah yang sahih? Kita pun tidak ada maklumat. Adakah nak kata Israiliyat? Wallahu alam, boleh jadi ada unsur Israiliyat. Kerana macam Ustaz Zul kata tadi, kalaulah yang dikatakan ada petak kecil yang tentang mahar Nabi Adam AS ketika nak kahwin dengan Hawa, itu pun sudah dijadikan salah satu kisah yang perlu kita tolak ke tepi. So apa lagi nama-nama yang kita dengar tu pelbagai. Jadi kita pun tak dapat pastikan apakah silsilah itu benar-benar silsilah yang sahih. Wallahu alam. Saya tidak ada maklumat. Kalau boleh saya respon Ustaz ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, sama ada Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah ataupun dalam kitab apa yang Al-Kamil fi Tarikh. Dan begitu juga dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar, ketika beliau membahaskan Ahadisul Anbiya, kisah-kisah para nabi, pun beliau membawakan nasab tersebut Ustaz. Contohnya Nabi Nuh bin apa sampailah Adam, kemudiannya anaknya pun bin apa. Jadi dia sebut Ibrahim bin apa. Jadi saya tidak menolak kemungkinan bahawasanya dalam poster tu yang biasa dibuat di Indonesia, dia sebut sumbernya tafsir Ibn Katsir dan sebagainya. Memang diambil daripada kutub tafsir dan kutub syarah hadis seperti Ibn Hajar tadi. Tetapi kita kena maklum bahawasanya itu semua bersumberkan Israiliyat ataupun cerita orang Yahudi. Sebab kalau kita ambil contoh yang ni je Ustaz Izwan, Nabi Adam nak turun ke Nabi Nuh, itu pun dah khilaf dah. Adakah nak turun ke Nabi Nuh tu ada Nabi Idris ataupun tidak? Itu khilaf kalangan ulama. Seperti Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan Nabi Idris tu ialah Nabi Bani Israel, sama dengan Nabi Ilyas. Mereka merupakan Nabi yang sama, cuma nama yang berbeza. Dan maklumat itu pun disokong oleh Buya Hamka menyatakan Nabi Idris ni Nabi terkemudian kalangan Bani Israel. Baik. Dan kalau kita lihat dalam asar yang lain menyatakan 10 generasi, 10 kurun tidak pernah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Baik, lalu ulama pun membahaskan apa maksud 10 kurun. Satu faham sebagai satu kurun 100 tahun. Jadi kalau darab yang 10, 1000 tahun lah. Betul tak satu kurun 100? Jadi satu kurun jadi 10,000 jadi berapa tahun? 1000 tahun. Baik. 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi kalau kita bayangkan umur Nabi Adam pun kita anggap dalam 1000 tahun, sebab umur Nabi Nuh pun 1000 tahun, kita anggap samalah lebih kurang 1000 tahun. Takkanlah dalam satu generasi telah ada syirik kepada Allah. Sedangkan untuk syirik pada Allah tu dia datang dulu era Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasra, sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh. Jadi ada ulama menyatakan 10 kurun tu bukannya 10 kurun dengan maksud 1000 tahun. Tapi 10 kurun tu artinya 10 generasi. Sebagaimana kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi ialah generasi saya. Bukannya kurun 100 tahun sampai 300 tahun. Tapi generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'in, dan tabi'in tak sampai 100 tahun, lebih kurang dalam 70-80 tahun. Tabi'in pun lebih kurang dalam 50-60 tahun je, tak sampai 100 tahun. Jadi dalam 10 generasi, kalau betul ada 10 generasi, macam mana nak kira tu Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam tu? Jadi tak ada siapa yang mampu meletakkan nama, menukilkan, mencatatkan, betul. Siapa yang catat tu? Ada satu je kumpulan yang mampu catat Ustaz, iaitu pembohong-pembohong Yahudi. Mereka je yang mampu buat. Ya. Minta maaf Ustaz, panjang pula saya mencelah. Okey, saudara Hakim, antara orang yang komit dari malam yang awal lagi, jazakumullah khairah saudara Hakim, Tuan Hakim. Ustaz, mungkin Ustaz boleh respon ini? Okey, tentang asas kitab, kitab tentang, kalau nak belajar tentang sirah, saya kira telah disebutkan tadi oleh Ustaz Zulkhairi. Antaranya yang biasa dibaca, yang boleh kita rujuk juga, karangan Imam Ibn Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Kamil fi Tarikh. Betul ya Ustaz Zul?
Al-Kamil fi Tarikh. Saya lupa pengarangnya, Ustaz Imam Okey. Saya pun Al-Kamil fi Tarikh. fi Tarikh. Ibn Asir Ustaz, Ibn Asir. Ibn Athir Ibn Asir. Ya. Jadi untuk Muhammad Hakim, maksudnya itu di antara kitab-kitab yang boleh kita rujuk. Juga boleh merujuk pada Qasasul Anbiya karangan Ibn Kathir, satu lagi kitab. Dan waktu yang sama kalau boleh kita merujuk juga kepada kitab-kitab terkini. Macam saya cadangkan tadi, karangan Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, iaitu yang bertajuk Qasasul Quran, Ardu Waqa'i wa Tahlil Ahdath. Kerana dalam kajian saya ketika Dr. Falsafah dulu, memang saya banyak merujuk pada kitab ini, ada 2 jilid. Dan walaupun dalam bahasa Arab, kita boleh membacanya kalau yang ada kemampuan bahasa Arab, kerana bahasa yang digunakan itu mudah untuk kita fahami. Dan beliau sangat berhati-hati dan menolak sebarang bentuk riwayat Israiliyat. Macam saya dah terangkan ketika kisah Nabi Lut AS bersama dengan umat baginda itu. Wallahualam. Dan juga kisah paling kurang Ar-Rahiqul Maktum oleh Mubarakfuri, insyaAllah. Ya, Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri. Ya. Ada satu yang tu lagi. Yadim ada terbit dalam bahasa Melayu. Mungkin saudara Hakim boleh dapatkan di Yadim Sandawa Islamiyah, sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu. Okey. Satu lagi karya Dr. Akram Dia Al-Umari, iaitu kitab Sahih As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah, pun ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ini soalan dari Tuan Hakim juga, Ustaz. Ya. Setahu saya kisah Israiliyat yang bercanggah dengan Quran, contoh mengatakan Isa anak Tuhan itu wajib ditolak kerana bercanggah dengan sumber utama kita orang Islam. Tapi kisah Israiliyat seperti nama-nama tokoh yang sering kita dengar seperti Habil, Qabil, Zulaikha, adakah masih boleh dibawa yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah? Sebab saya masih keliru dengan tafsiran ulama, Israiliyat yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Nak mengatakan benar tidak boleh, mengatakan salah pun tidak. Baik, dalam hal ini tentang nama-nama ni kita dah sebut di awal tadi saudara Hakim, tentang adakah di sana keperluan untuk kita mengetahui nama-nama tersebut, ataupun kita cukup memadai dengan ayat yang umum di dalam Al-Quran dan kita mengambil pengajaran daripada ayat yang umum itu. Contoh kisah pemuda Ashabul Kahfi, dinamakan, contoh Ustaz Zul, nama anjingnya Khitmir. Bahkan ada pula kita diajar kalau jumpa anjing, tak nak anjing tu kejar kita cakap kat anjing tu, salamun ala Khitmir. Maknanya aku bagi salam kat atuk nenek moyang kamu ni yang bersama dengan pemuda Ashabul Kahfi, kau jangan kejar aku. Sampai pernah macam tu Ustaz Zul. Jadi saya nak katakan, panggil Khitmir je, silap cara lah Ustaz. Patutnya salamun ala Khitmir. Okey. Ya, salamun ala Khitmir. Jadi bagi kita lah, daripada kita, bahkan Allah sudah mengatakan dalam Quran surah Al-Kahfi itu, ada yang mengatakan 6 orang ke 7 orang ke dengan seekor anjing. Jadi semua itu tak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu mengambil istifadah, pengajaran daripada kisah perjuangan Ashabul Kahfi itu. Hanya semata mempertahankan akidah, mereka terpaksa mempertahankan iman mereka, dan akhirnya ke gua dan Allah tidurkan mereka selama 300 tahun mengikut tahun Masihi, wazdadu tis'a, dah ditambah 9 tahun mengikut kalender Hijrah. Jadi bagi saya perjuangan itulah yang lebih utama untuk kita ambil sebagai dorongan dalam kehidupan kita. Sebab nama-nama ni kita tidak diwajibkan pun untuk menghafal ataupun untuk mengetahui secara detail. Cukuplah kita tahu ada pemuda Ashabul Kahfi, perjuangan mereka dan apa yang berlaku dalam kisah mereka yang Allah paparkan dalam Quran, berbanding kita nak mengenali nama-nama mereka. So adakah boleh kita nak membawa nama-nama itu untuk kita sebarkan dalam masyarakat? So yang itu pun kita kena lihat balik, apakah kepentingan, apakah keperluan. Contoh macam dibahaskan nama Zulaikha kepada perempuan yang menggoda Nabi Yusuf AS, sedangkan dalam Al-Quran hanya disebut sebagai Imra'atul Aziz. Betul ya Ustaz Zul? Jadi bagi saya itu sudah memadai. Kita ambil contoh bagaimana Nabi Yusuf ketika itu berhadapan dengan seorang wanita yang memang menggodanya untuk melakukan perhubungan.
Jadi di situlah yang saya kira lebih utama berbanding kita sibuk untuk memikirkan apakah nama-nama pemuda Ashabul Kahfi, siapakah nama Imratul Aziz, adakah benar Zulaikha dan sebagainya. Tapi benda-benda itu yang sudah berakar umbi dalam masyarakat kita sekian lama. Jadi macam saya katakan di awal tadi, perjuangan para alim ulama yang benar, yang ingin menekankan ketulinan ajaran Quran dan hadis ini, maka kita sedaya upaya memaparkan kepada masyarakat kisah-kisah yang sahih, bukan kisah-kisah yang palsu, yang ada unsur Israeliat yang melampau dan bercanggah dengan Quran dan hadis untuk diketengahkan dalam masyarakat berbanding kisah-kisah picisan ataupun perkara-perkara yang tidak penting untuk diutamakan. Wallahualam. Daripada Dr. Lily. Okey, Dr. Lily. Bagaimana sikap kita berinteraksi dengan ilmu baru yang secara teorinya mengkagumkan, dicanangkan berdasar dari Al-Quran tetapi tidak dapat dibuktikan? Kita mungkin boleh tengoklah contoh-contoh apa ilmu baru yang dinyatakan tadi. Mungkin boleh bagi contoh, mungkin Dr. Lily boleh bagi contoh. Sebab saya pun tak dapat nak relate. Apa contoh ilmu baru yang biasanya dicadangkan berdasarkan Quran tapi tak dapat dibuktikan? Mungkin ada contoh, Ustaz Zul? Maksud Dr. Lily ni? Apa yang kita boleh relatekan dalam suasana semasa hari ni? Ada apa tu, teori ilmu apa tu, Ustaz? Astagfirullah, yang semuanya positif tu, Ustaz. Saya lupa dah istilah dia apa. Maknanya lebih kepada dorongan-dorongan untuk hidup positif ke, Ustaz Zul? Yang tu, Ustaz. Ataupun ilmu garpu tala aku, Ustaz, antaranya. Oh, okey. Jadi tentang garpu tala tu, kalau kita bahaskan sedikit, memanglah dari sudut kaedah itu pun kita sudah boleh pertikaikan. Kerana Al-Quran bukanlah boleh ditebuk-tebuk sebegitu rupa dan mengikut kemahuan kita. Sedangkan yang sepatutnya kita lah yang mengikut panduan Al-Quran. Jadi bukanlah kita kata hari ni, macam saya ingat ada satu ulasan oleh Syekh Nuruddin Banjari Al-Makki. Beliau mengatakan, katalah hari tu kita buka Quran, tiba-tiba ayat tu berkenaan, kita nak pergi interview. Tapi ayat tu berkenaan dengan ayat yang kita kata ayat pasal balak, pasal azab. Jadi bila tengok ayat tu, kita pun tak jadi pergi interview. Seolah-olahnya begitu. Jadi apa asas kita kena buat begitu? Sebab tu kita kata Quran ni bukan sekadar ditebuk-tebuk macam tu mengikut kehendak dan kemahuan kita, firasat kita ataupun logik akal kita semata-mata, tetapi kita merujuk kepada ayat Quran itu untuk kita mengikut panduan yang telah disebutkan oleh Allah dan berpandukan kepada kitab tafsir para mufassirin, ulama tafsir yang muktabar, untuk kita melihat apa maksud sebenar ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah itu. Jadi berbanding kita nak relate perkara itu, semuanya berdasarkan Al-Quran sedangkan tidak pun dapat dibuktikan ataupun tidak ada asasnya. Wallahualam. Okey, terima kasih, Ustaz. Okey, yang ni saya pun sebab Tuan Sulaiman pun tak berapa clear dengan cerita tu. Kami pun rasa tak boleh nak komen juga. Tapi ada satu kisah, Ustaz, kalau boleh saya kongsikan. Dulunya Bani Israel ni terkenal dengan cerita orang yang kuat ibadah 1000 tahun bersisa sebagai contoh. Dia adalah beberapa besi yang berbeza. Antaranya ada kisah seorang alim, seorang abid, bukan alim ya, seorang abid yang beribadat dalam tempoh selama berapa tahun ya, 60 tahun lah dia duduk bertapa beribadat. Kemudian Allah telah memberikan kebaikan yang pelbagai kepada dia, hujan yang baik turun, bumi pun subur di kawasan tempat tinggal dia. Lalu dia pun terfikir, kalaulah dia menambahkan amal ibadat, pastilah lebih banyak kebaikan yang Allah berikan. Satu kali dia keluar dalam keadaan dia ada sekeping ataupun 2 keping roti. Akhirnya dia jumpa dengan seorang wanita, Ustaz. Dia jumpa wanita dan akhirnya na'udzubillah berlaku perzinaan antara mereka. Lepas tu dia pun teruskan perjalanan, dia jumpa dengan seorang peminta sedekah. Dia pun bagilah roti yang ada tu pada peminta sedekah tersebut. Akhirnya dia pun meninggal dunia, ya. Baik.
dia terus meninggal dunia ke macam mana wallahu alam. Tapi kemudian ni Ustaz, apabila tiba di hari akhirat, amal ibadat yang begitu lama tu semuanya lebur disebabkan zina yang dilakukan. Tiba-tiba dalam keadaan dia sudah pasti masuk ke dalam neraka, datang pahala sedekah sekeping 2 keping roti tadi. Akhirnya Allah Ta'ala pun ampunkan dia masuk dalam syurga. Baik, kisah ini ada disebutkan dalam kitab Ibn Hibban atau Qasimul Anwar. Tetapi ulama menilai hadis ini, kisah ini sebagai mungkar jiddan. Bila sebut mungkar, artinya hadis yang amat-amat lemah, hadis yang sangat bermasalah. Apabila ditambah lagi jiddan, maknanya hadis yang benar-benar amat bermasalah. So, tapi kalau cerita itu dia tidak, kalau cerita tu tidak bercanggah, kalau kisah itu Israiliyat yang ulama pun tak dapat nak cam adakah dia palsu ataupun tidak, maka boleh disampaikan yang niat menyampaikan kebaikannya, wallahualam. Baik, Ustaz, ini soalan special untuk Ustaz. Okey, Alhamdulillah. JAKIM ada tak keluarkan buku-buku yang mengumpulkan kisah-kisah Israiliyat? Boleh tak kami untuk beli bahan bacaan? Secara umumnya tidak ada satu buku yang khusus, tapi saya nak ceritakan kitab yang bertajuk Al-Israiliyat Al-Mawdu'at fi Kutubit Tafsir. Maknanya kisah-kisah Israiliyat yang palsu dalam kitab-kitab tafsir karangan Dr. Muhammad bin Abu Syahbah, telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan oleh JAKIM. Yang ni saudara Hakim boleh rujuk ke laman web JAKIM www.islam.gov.my. Boleh pergi dekat ruangan buku-buku terbitan JAKIM. Jadi di situ ada satu tajuk, iaitulah Al-Israiliyat yang palsu dalam kitab tafsir, diterjemahkan dalam bahasa Melayu daripada kitab asal Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir. Jadi boleh rujuk web JAKIM ya untuk nak beli, memang ada dijual. Okey, sebelum tu pada saudara Tuan Nazhan, terima kasih banyak atas perkongsian itu. Memang kalau Israiliyat ni dia boleh menyimpangkan kita daripada ibrah Al-Quran. Okey Ustaz, kita ada masa sedikit lagi. Soalan daripada Cik Aluza. Okey, sekiranya kita berhati-hati, kita menolak kisah yang kita rasakan melampau. Jika ada kemungkinan yang kita tolak itu kisah sahih, tapi kita tak ada ilmu, belum pernah dengar sebenarnya dalam hadis sahih ataupun dalam Quran, berdosa tak kita atau macam mana nak buat? Baik. Secara umumnya dalam Quran pun ada sebut ya satu ayat, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang ahli sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak ada kepastian, kita ada keraguan, maka boleh rujuk kepada mereka yang pakar. Contoh kalau dalam malam ni boleh rujuk pada Ustaz Zul lah. Saya tak pakar, saya menumpang ilmu Ustaz Zul je. Saya nak bagi contoh ya, satu hadis yang kita rasa macam tak masuk akal, tapi kisah benar dan hadis sahih. Contohnya kisah Ghulam, Ustaz Zul ya. Kisah Ghulam merujuk kepada dalam surah Al-Fajr, maknanya Ashabul Ukhdud. Jadi kisah Ghulam kan pemuda dengan tukang sihir dan juga dengan apa tu yang mengajar dia tu seorang alim kan, rahib. Dan yang saya nak menariknya begini, dalam hadis itu ketika mana Ghulam ini telah cuba dibunuh oleh pemerintah ketika raja yang zalim itu 3 kali kalau tak silap Ustaz Zul maknanya dijatuhkan daripada puncak bukit ke bawah tak mati, kemudian dibawa ke tengah laut pun tak mati, kemudian akhirnya Ghulam ni beritahu kepada raja, kalau kau nak matikan aku, ambillah panah, kemudian tembaklah panahlah aku dengan membaca Bismillah Rabbil Ghulam. Dan tapi dengan syarat kena himpunkan semua rakyat kamu untuk menyaksikan kejadian tersebut. Dan bila raja ni dia tak ada alasan dah, memang dia nak bunuh Ghulam pemuda ni, akhirnya dia buat macam yang Ghulam tu suruh. Asbab daripada panahan tersebut Ghulam itu mati,
dan seluruh masyarakat ataupun rakyat raja yang zalim ini beriman kepada Allah on the spot. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Dan waktu itulah digali, adalah penasihat-penasihat raja yang zalim ni kata, tengok tuanku, ini yang kita bimbangkan sekarang ni. Sekarang ni rakyat tuanku dah tak lagi mengatakan tuanku sebagai yang mungkin sebagai Tuhan untuk disembah, tapi semua mereka dah beriman kepada Tuhan kepada pemuda yang telah kita bunuh ini. Dan akhirnya oleh kerana dia bimbang, dia pun minta tentera dia gali parit yang dinyalakan api besar, dan mereka yang tak mahu kembali kepada ajaran asal, maknanya mengaku dia sebagai Tuhan, tak silap saya lah, waktu tu dalam hadis disebutkan, maka mereka kena terjun dalam parit yang berapi itu. Sehinggalah sampai kepada ibu yang terakhir yang menggendong seorang anak, dan disebutkan dalam hadis, kan ibu ni ragu-ragu Ustaz Zul dan akhirnya anak ni diberikan oleh Allah keizinan untuk berkata-kata kepada ibu tadi, ya umma isbiri fa innaki alal haqq. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Dan akhirnya ibu tadi tanpa ragu-ragu, walaupun anak yang kecil sedang dikendongkannya, dia pun terjun dalam parit yang menyalakan api. Akhirnya Allah menyatakan dalam surah Al-Fajr, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maknanya mereka menyaksikan ketika mana orang beriman itu dipaksa terjun ke dalam parit yang telah menyalakan api besar ketika itu. Jadi ada juga kisah-kisah yang kita rasa macam tak masuk akal. Budak kecil boleh cakap, Ustaz Zul kan? Tapi hadis itu disebut sebagai hadis sahih, ada dalam hadis Muslim tak silap saya, dan juga mungkin At-Tirmizi kalau tak silap. Jadi maknanya kita kena pastikan kalau hadis, kalau kisah-kisah itu nampak macam tak masuk akal, tapi bila kita cek, kisah tu ada juga dalam hadis sahih. Jadi mungkin kita boleh rujuk dahulu sebelum kita menolak terus. Sebab tu dalam hal ini, dalam pesanan hadis Nabi itu ada riwayat daripada Bani Israel yang boleh kamu terima dan ada riwayat yang boleh kamu tolak. Maknanya tidak semua kamu dustakan kalau perkara itu tidak bercanggah pun dengan sumber autentik kita, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Minta maaf Ustaz, rasanya hadis itu ada dalam Musnad Ahmad. Yang Muslim tu cerita tentang 3 orang yang boleh berbicara ketika kecil ya. Okey. Dan surah yang dimaksudkan Ustaz ialah surah Al-Buruj Ustaz. Surah Al-Buruj, bukan Al-Fajr, Al-Buruj ya. Ini sebagai respon saja Ustaz daripada Tuan Sulaiman. Ya. Okey, ini daripada Puan Harlina. Kita ada banyak soalan Ustaz. Kita terpaksa respon ringkas Ustaz. Okey. Daripada Puan Nur Halina benarkah umat Islam kena fokus pada perkara utama, tidak perlu sibuk berbahas dan mengkaji nama, salah-sila, tempat, kronologi peristiwa yang tiada dalam Quran dan hadis? Tapi waktu yang sama, para pengkaji dan Muslim memang suka buat kajian perkara-perkara ini atas nama ilmu dan dilihat sebagai satu kemajuan pengetahuan dan sejarah. Bagaimana kita nak justify? Saya kira beginilah, kita buat perimbangan, balance. Maknanya kajian-kajian yang kita menganggap ada nilai, ada value, ada faedah yang mungkin dari sudut historical itu, persejarahan, yang membantu kepada kita untuk mungkin memahami, contohlah kalau kita kata kisah umat Nabi Lut yang telah diazab oleh Allah, dan tapak mereka itu yang dikatakan dalam kitab Bible ataupun Injil disebut sebagai kota Sodom dan Gomorrah, setengah panggilannya. Dan mereka mengatakan tapak kota Sodom itu ataupun kawasan umat Nabi Lut itu merujuk kepada Laut Mati yang berada pada hari ini, ataupun Dead Sea ataupun Bahrul Mayit di Jordan. Jadi di situ memang para arkeologi mengkaji tentang bagaimana keadaan Laut Mati yang dianggap seolah-olah bila dibuat satu kajian ada satu hentaman daripada arah langit, Ustaz Zul. Dan bila kita baca Quran, memanglah kisah Nabi Lut, umat Nabi Lut ni, bumi yang mereka diami itu diterbalikkan oleh Allah. Satu, azab pertama. Azab kedua, hujan pula turun daripada arah langit. Jadi seolah ada hentaman yang kuat daripada arah atas. Jadi menyebabkan Laut Mati itu begitu dia punya keadaan geografinya.
Jadi saya kata dalam hal ini kita buat perimbangan, kalau kajian-kajian tersebut memberikan maksud yang boleh memberikan nilai tambah dalam kita memahami peristiwa terdahulu, contohnya kisah-kisah umat terdahulu yang diazab oleh Allah, ataupun contohlah kita kata bangunan piramid. Okey, kalau kita kata para arkeologi di Mesir pun masih lagi mengkaji sehingga hari ini siapakah yang dimasukkan sebagai Firaun yang sebenar, dan apakah macam mana mereka boleh bina piramid itu. Jadi kalau kita mengambil itu sebagai satu tambahan untuk kita memahami, oh, memang umat terdahulu ni hebat dengan kecanggihan teknologi yang ada pada zaman mereka, tapi di atas satu kekurangan mereka, mereka ingkar kepada Allah, yang Allah juga sebut dalam surah Al-Fajr itu, kutila ashabul uhdud, bukan, apa ni, surah Al-Fajr itu, walayalin ash wasyafi'i walwats wallaili idza yashal fi dzalika qasamul lidhi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Fajr ini 3 kaum yang hebat dari sudut arkitektur mereka. Kaum Ad, bina bangunan yang tinggi. Kaum Samud yang bina, kita kata, istana daripada bukit bukau ataupun gunung ganang. Kemudian Fir'aun yang membina piramid dan tentera yang ramai. Jadi kajian-kajian tersebut selagi mana tidaklah memesongkan kita daripada ibrah pengajaran yang sebenar kita ambil, betapa mereka ni umat yang hebat satu ketika dahulu, tapi oleh kerana tidak ada tunjang akidah keimanan kepada Allah, mereka sombong, mereka ingkar, akhirnya mereka diazab. Maka perkara itulah yang maksud saya kena lebih kita ambil pengajaran. Berbanding daripada kita shock, oh begini mereka bina, ini ketepatan bangunan piramid yang dianggap sebagai 7 wonders in the world, 7 ajaib, perkara ajaib di dunia. So perkara itu yang kita kena imbangkan. Wallahualam, itu pandangan saya. Terima kasih Ustaz. Kita ada masa sikit je Ustaz. Mungkin saya boleh tengok 1-2 soalan sahaja lagi. Pertamanya berkaitan dengan ini saya respon ringkas dulu Ustaz ya. Okey. Daripada saudara Saiful, adakah kisah Israiliyat ada sanad ataupun tidak? Ada yang ada sanad dan kebanyakannya tidak ada sanad. Yang keduanya, Ibn Bastani, kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua tu ada dalam Sahih Bukhari. Itu memang cerita yang betul. Ini soalan Puan Syahira yang agak berat Ustaz. Saya pun tak berani respon. Ustaz boleh respon ke? Saya pun Ustaz Zul tidak pasti. Mungkin kita perlukan pengkajian yang lebih mendalam, kerana biasa kita dinamakan kalau isteri Firaun itu bernama Asyah. Jadi mungkin Ustaz Zul boleh bantulah kot dengan kajian Ustaz yang lebih mendalam untuk kita pandu kepada sahabat yang bertanya. Wallahualam. Okey. Dan kasih pada Puan Syahira atas soalan kedua. Tapi apapun ala kullin, kisah Masyitah tu ialah kisah yang dhaif. Tapi tak mustahil kisah itu wujud. Pun kalau Puan Syahira tanya adakah dia ni Masyitah tu maksudnya penyikat rambut, bukan nama dia. Adakah Masyitah tu wujud pada zaman Nabi Musa? Wallahualam, pun rasanya kita tidak ada jawapan tepat tentang benda tu. Okey, saudara Saiful lagi, ada penilaian terhadap, adakah penilaian terhadap rawi dan sanad untuk kisah Israiliyat seperti hadis? Pun ada 2 aliran ulama dalam bab ini. Ada ulama yang ketat, sebab kita nak ambil riwayat ni kita kena ketat dalam semua sudut. Tapi ada, saya rasa pandangan yang paling tepat ialah pandangan yang agak berlembut, selagi mana ia tidak melibatkan isu akidah dan ia tidak memburukkan mana-mana pihak dan ia tidak dilihat terlalu ganjil, maka boleh diterima insya-Allah. Ustaz, ini mungkin soalan akhir dan juga penutup buat Ustaz. Mengapa tidak nyatakan nama-nama orang Yahudi yang menyebarkan kisah-kisah Israiliyat oleh para mufassirin terdahulu dalam kitab mereka? Adakah mereka tidak berhati-hati mengambil cerita-cerita tanpa usul periksa? Jadi macam saya katakan tadi, maknanya kita kena faham ya, nama-nama besar orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi ni yang masuk Islam, antaranya Wahab Ibn Munabbih,
Abdullah bin Salam dan Ka'ab bin Al-Ahbar. Ini di antara riwayat yang banyak diambil daripada mereka, khusus tentang kisah-kisah Israiliyat ni tadi. Jadi sebenarnya kalau ikut, memang kalau macam saya katakan tadi, Ibnu Abbas pun ada juga mengambil daripada contoh Wahab bin Munabbih tadi. Maksudnya memang disebut nama daripada mana sumber mereka ambil itu. Cuma yang kita katakan tadilah bagaimana parameter untuk kita mengukur kisah ini sahih ataupun tidak. Jadi sebab itu kalau kata para ulama tafsir, bila memasukkan suatu cerita dalam kitab tafsir mereka, boleh jadi sama ada mereka belum bertemu wallahu alam tentang riwayat yang sahih, ataupun mereka tidak beri komentar maskut anhu, mereka datangkan riwayat itu tapi mereka tidak beri komen, kritikan ataupun tarjih adakah ini riwayat yang sahih, mungkin dengan maksud supaya mungkin orang terkemudian akhirnya mengkaji supaya boleh dibuktikan sama ada riwayat ini sahih ataupun tidak. Jadi itu mungkin kenapa berlaku demikian pandangan saya. Okey, terima kasih banyak Ustaz Izwan, Dr. Izwan atas kesediaan untuk menerima jemputan pada malam ini. Agak panjang Ustaz. Rasanya sama-sama Ustaz Zul, saya besar hati, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ustaz. Hampir pukul 11. Ustaz sanggup melapangkan masa sampai masa sekarang, alhamdulillah. Rasanya memang topik Israiliyat ni tak habis Ustaz. Kalau kita bawa satu-satu contoh yang ada, termasuk kisah-kisah menarik pada zaman Nabi Adamnya dan sebagainya, Ustaz, ya Allah, tak terbayang. Mungkin sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sampai sekarang lagi saya masih rasa perlu buat satu kajian. Benarkah anak Nabi Adam dulu yang namanya Qabil dan juga Habil bergaduh kerana berebut wanita? Yang kononnya Qabil kena kahwin dengan kembar Habil, Habil kena kahwin dengan kembar Qabil, dan Qabil tak puas hati kerana kembar dia lebih lawa daripada isteri dia. So kalau boleh dia nak kahwin dengan adik kembar dia sendiri. Jadi kisah itu tak disebutkan dalam Al-Quran, tak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak terima ke nak tolak? Dalam Quran sekadar menyatakan isu mereka buat korban Ustaz kan? Jadi mengambil apa yang ada dalam Quran lebih berhati-hati dan lebih menunjukkan sikap umat Islam sebagai sikap yang umat yang mementingkan otentik dalam apa-apa ambilan, ya. Baik, sesiapa yang tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak atas kehadiran. Boleh lagi esok kita akan teruskan perbincangan sampai 3 hari bulan 9, dan sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini boleh dapatkan melalui link yang diberikan ataupun boleh tengok link itu di Facebook saya, Zulkhairi Khairi. Ustaz Izwan, mohon jangan keluar lagi sebab kita ada sedikit perbincangan di belakang. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Zul.